Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Perdana Menteri melakukan lawatan kerja rasmi ke wilayah Sadao, Thailand semalam. Lawatan kerja bertujuan meningkatkan hubungan diplomatik Malaysia-Thailand di samping membincang dan memperkukuh kerjasama keselamatan antara kedua-dua negara. Sepanjang di Sadao, Perdana Menteri menghadiri pertemuan empat mata bersama Perdana Menteri Thailand di bangunan Kompleks Kastam, Immigration dan Kuarantin CIQ Sadao. Ia disusuli mesyuarat dua hala antara delegasi Malaysia dan Thailand di bangunan yang sama. Pembebasan 20 warga Thailand yang menjadi tebusan Hamas adalah hasil rundingan Perdana Menteri dengan pihak terbabit. Perkara itu didedah setiausaha politik kanan Perdana Menteri menerusi satu perkongsian di akaun media sosialnya. Beliau yang memetik laporan Bangkok Post berkata, kerajaan Thailand menyatakan ucapan terima kasih atas jasa baik dan usaha Datuk Seri Anwar Ibrahim menyelamatkan rakyat mereka. Yang di Pertuan Agong, Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah menyifatkan kunjungan Putera Monaco, Putera Albert II sebagai tanda persahabatan yang erat antara Monaco dan Malaysia. Dalam titahnya, baginda berharap kerjasama antara dua negara ini dapat beri manfaat kepada generasi akan datang. Sultan Abdullah berkenan menerima menghadap Putera Albert di Istana Negara semalam. Mekanisme pelaksanaan program subsidi bersasar RON 95 akan diperkenal pada separuh kedua 2024. Menteri Ekonomi memaklumkan langkah itu membantu mengoptimumkan perbelanjaan kerajaan. Ia juga selari misi meningkatkan ruang fiskal melalui perbelanjaan berkhemah selain mengurangkan ketirisan. Pelaksanaan subsidi bersasar minyak masak berpaket akan diperluas kepada peniaga mikro tahun depan. Timbalan Menteri KPDN berkata pelaksanaan subsidi pukal sebelum ini tidak menyasarkan golongan itu sedangkan mereka memerlukan subsidi berkenaan. Justru menerusi dasar baru subsidi bersasar berdasarkan sistem pangkalan data utama padu melibatkan agihan kepada golongan B40 sebahagian M40 dan peniaga mikro dapat menjamin kota bekalan minyak masak berpaket 60,000 tan metrik sebulan mencukupi. 1,147 kandungan berkaitan buli cyber di pelbagai platform media sosial telah diturunkan sejak Januari hingga 15 November tahun ini. 804 daripadanya di TikTok. Usaha berkenaan dilaksanakan MCMC bersama pihak pengendali platform media sosial terlibat. Sementara itu, cadangan mewujudkan akta khusus untuk tangani kes buli termasuk di platform cyber sedia dipertimbang. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital berkata, ia akan dibincang bersama pemegang taruh bagi menentukan kementerian yang lebih sesuai mengemukakan cadangan berkaitan akta tersebut. 127 rakyat Malaysia serta 2 warga Indonesia dan Hong Kong yang terkandas di Laut Kang, Myanmar akan dibawa pulang ke tanah air. Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir mendedahkan berdasarkan perancangan awal, kesemua mereka dijadual akan dibawa pulang Khamis ini. Mereka terkandas di Laut Kang susulan pergolakan yang berlaku di wilayah itu. Kebanyakannya dipercayai mangsa sindiket penipuan tawaran pekerjaan di luar negara. Beberapa kawasan di Kelantan, Terengganu dan Pahang dijangka mengalami hujan berterusan tahap waspada bermula semalam hingga Rabu. Menurut Met Malaysia, kawasan terlibat adalah Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacok, Macang dan Pasir Putih di Kelantan. Manakala di Terengganu, ia membabitkan Besut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan Kemaman. Di Pahang, kawasan terlibat adalah Kuantan dan Pekan. Jabatan Penerangan Japan Kelantan menggunakan unit bergerak bagi menyebar luas info berkaitan banjir kepada masyarakat di negeri itu. Informasi berkaitan perkembangan semasa banjir turut disampaikan kepada 135 komuniti madani. Japan turut bekerjasama rapat dengan agensi lain seperti Jabatan Penyiaran juga penting dalam membasmi sebaran berita palsu ketika musim tengkujuh ini. Penyumbang dan penyedia makanan harus cakna hal kebersihan ketika musim banjir ini. Menurut pakar perubatan keluarga Kementerian Kesihatan, antara yang harus diberi perhatian, tarikh luput dan makanan selamat untuk dimakan. Keracunan makanan, taun, hepatitis A dan demam kepialu merupakan antara penyakit yang sering dilaporkan.
Jumlah tangkapan operasi samsing jalanan oleh Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Polis Perak mencatatkan penurunan tahun ini. Hanya 94 orang ditahan hasil 202 operasi yang dijalankan setakat Oktober lalu. Ketua Polis Perak berkata bagi tahun 2021, 163 tangkapan dilakukan manakala 107 ditahan tahun lalu menerusi 258 operasi. Dalam pada itu, 1,517 individu terlibat judi loteri awam dan judi dalam talian ditahan tahun ini. Ia hasil 1,464 serbuan dilakukan Polis Perak ke atas dua aktiviti perjudian tersebut. 968 pertuduhan ke atas tangkapan telah dilakukan melibatkan seksyen di bawah Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Tiga sekeluarga berdepan detik cemas apabila kereta dinaiki dipijak sekumpulan gajah semalam. Kejadian berlaku di kilometer 55 Jalan Raya Timur Barat Gerik Jeli selepas kenderaan mereka terlanggar seekor anak gajah. Pemandu dan penumpang tidak mengalami sebarang kecederaan. Polis Johor melupuskan 322.13 kg dan 1,562.60 liter dadah bernilai 5.43 juta ringgit yang dirampas dari tahun 2000 hingga tahun 2022. Ketua Polis Johor berkata, antara dadah yang dilupuskan ialah 19.4 kg heroin, 28.38 kg kanabis, ketamin 15.04 kg dan 236.43 kg daun ketum. Semua dadah dirampas akan dilupuskan dan dimusnahkan mengikut proses pelupusan yang ditetapkan. Kastam Negeri Perak merampas 2.5 juta rokok putih dan kretek seluduk bernilai lebih 2 juta ringgit dalam dua serbuan berasingan. Serbuan pertama di sebuah premis tidak berpenghuni 23 November lalu berjaya menemui 2,568,470 batang rokok dengan anggaran cukai RM32,372. Menerusi serbuan kedua pada hari sama di Pantai Remis, 127,200 batang rokok dengan nilai cukai RM100,907 dikemukakan. Pengarah Kastam Perak berkata, ia rampasan terbesar di negeri itu tahun ini. 36 warga asing berusia 21 hingga 60 tahun ditahan di dua pusat membeli belah dipercayai bekerja di premis pusat urut tanpa permit. Suspek terdiri daripada 2 lelaki dan 15 wanita Thailand, 4 lelaki dan 10 wanita Indonesia serta 4 wanita Vietnam. Siasatan mendapati mereka menyalahgunakan pas lawatan sosial dan pas lawatan sementara. Seorang bayi perempuan berusia 7 bulan maut selepas kereta dinaiki bersama ibu bapanya terbakar dalam kemalangan di Kuala Krai, Kelantan awal pagi semalam. Menurut bomba, mangsa ditemukan rentung berhampiran kenderaan manakala bapanya cedera parah akibat melecur seluruh tubuh. Ibu mangsa pula cedera ringan dan mereka dihantar ke Hospital Kuala Krai manakala jenazah bayi diserah kepada polis untuk tindakan lanjut. Seorang remaja perempuan ditemukan mati di dalam sebuah kereta di Kota Baru malam tadi. Ketua Polis Daerah Kota Baru berkata, mayat ditemukan bersama seorang rakan lelaki tidak sedarkan diri di dalam kereta berkenaan. Siasatan awam mendapati tiada unsur jenayah ke atas mangsa dan kes diklasifikasikan sebagai mati berkejut. Tempoh reman 4 sekawan atas tuduhan membunuh seorang lelaki dilanjutkan seminggu lagi. Mahkamah Majistret Kuala Terengganu menetapkan lanjutan tempoh reman tersebut bermula semalam. Ia bagi membolehkan siasatan diteruskan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. 4 lelaki berusia 35 hingga 50 tahun itu dipercayai menyebabkan kematian mangsa berusia 45 tahun di sebuah rumah di Kampung Gelugur Kedai 19 November lalu. Di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur semalam, 2 sahabat mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menyebabkan kematian seorang lelaki Mac lalu. Pemandu e-hailing G. Rageshwaran dan buruh binaan P. Ulagah Nathan didakwa bersama-sama dengan niat telah menyebabkan kematian Ann Latish Nair di Brickfields. Hakim Hamidah Muhammad Deril membenarkan tertuduh masing-masing diikat jamin RM7,000 dengan seorang penjamin. Sebutan semula kes pada 9 Januari.
Polis berjaya menyelesaikan 8 kes curi kenderaan di sekitar Kuantan, Pahang dengan penahanan 5 anggota geng Mat Mata 22 November lalu. Ketua Polis Daerah Kuantan berkata, turut dirampas sebuah van, sebuah kereta yang telah dibakar dan sebuah motosikal. Kesemua suspek mempunyai rekod kesalahan jenayah dan narkotik dan direman 6 hari. Namun, polis akan memohon untuk menyambung reman bagi melengkapkan siasatan. Kes dera di Melaka meningkat. 94 kes penderaan dan kematian berlaku termasuk di pusat jagaan dilapor dari Januari hingga Oktober. Esko Negeri menyatakan JKM Melaka merekodkan 117 kes dera tahun lalu. Namun angka itu naik kepada 211 kes tahun ini. Kecuaian ibu bapa atau penjaga menjadi faktor utama berlakunya kes terbabit selain berpunca daripada masalah kewangan. Kertas putih dasar gaji progresif akan dibentangkan di Parlimen Khamis ini. Menteri Ekonomi berkata langkah tersebut bukti komitmen kerajaan memastikan kadar upah kompetitif dan bermaruah dapat dinikmati golongan pekerja selari kos sara hidup. Dasar berkenaan akan melonjak dan menggalakkan peningkatan gaji bagi kumpulan-kumpulan lain yang tidak tertakluk kepada gaji minimum. Program bantuan bersifat tunai dan tanpa tunai yang dilaksana kerajaan akan beri impak tinggi kepada golongan B40 dalam merancangkan ekonomi melalui aktiviti perbelanjaan. Jelas Timbalan Menteri Kewangan 1, ini termasuk program sumbangan tunai rahmah STR. STR merupakan bantuan tunai tertinggi dalam sejarah yang pernah diberikan. Tahun depan, 10 bilion ringgit disedia untuk STR yang akan memberi manfaat kepada 9 juta penerima. Kerajaan Melaka mengumumkan pemberian bantuan khas kewangan setengah bulan gaji atau minimum RM2,000 untuk semua penjawat awam di negeri itu. Ketua Menterinya berkata, bantuan melibatkan peruntukan 10 juta ringgit itu akan dibayar pada Februari dan Mac tahun depan. Pembangunan Tenaga Lestari Sedar Komited memacu industri tenaga lestari. Sedar sasar pelepasan gas rumah hijau bersih sifar seawal-awalnya pada tahun 2050. Ia seiring dengan matlamat kerajaan untuk meningkatkan kapasiti penjanaan tenaga boleh baharu TBB sehingga 70% menjelang 2050. Korea Selatan merupakan salah satu sumber utama pelaburan langsung asing FDI untuk Malaysia. Buktinya, sejumlah 386 buah projek telah dilaksana dengan pelaburan berjumlah 33.20 bilion ringgit setakat Jun tahun ini. Ia mewujudkan sejumlah 46,580 peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Hamas dan rejim Israel capai kata sepakat lanjutkan gencatan senjata selama 2 hari di Gaza. Menurut pegawai kanan Qatar, langkah itu bagi membolehkan lebih ramai tahanan Palestin dibebaskan. Sebagai balasan, tahanan Israel juga dibebaskan. Ini juga bagi membenarkan bantuan kemanusiaan dapat sampai ke kawasan terjejas perang. Pembebasan dijangka melibatkan 11 lagi tahanan Israel. Susulan gencatan senjata, lebih banyak bantuan kemanusiaan PBB dibenarkan masuk ke Gaza. Ini beri kelegaan kepada agensi itu serta rakyat Palestin. Sebelum ini, kumpulan bantuan yang besar menunggu giliran bawa masuk kontena penghantaran ke utara Gaza selama lebih sebulan. Wilayah terbabit terputus daripada bantuan luar selama berminggu-minggu akibat perang. Suruhanjaya tahanan dan bekas tahanan Palestin mendedahkan jumlah tahanan rakyat Palestin di kesemua penjara Israel melebihi 7,000 orang. Tentera Zionis dilaporkan menahan lebih 3,200 rakyat Palestin dalam tempoh 8 Oktober hingga 14 November dengan angka tertinggi dari tebing barat termasuk Baitul Maqdis. Jumlah tersebut termasuk lebih 200 remaja dan kanak-kanak, 78 wanita selain ratusan orang sakit dan cedera yang masih memerlukan rawatan. Seramai 29 daripada 41 wartawan yang ditangkap masih dalam tahanan sejak 7 Oktober. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.